Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia binti Badli. Saya daripada option BM3. Di sini saya akan menerangkan dan membentangkan hasil dapatan saya untuk tugasan projek digital, iaitu untuk subjek tata bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Melayu, di mana kita akan membincangkan tentang pendapat, pandangan, peranan dan pemikiran tokoh-tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka. Okey, baiklah, saya akan menceritakan latar belakang bagi tokoh yang saya pilih untuk pra-merdeka, iaitu Oti Dusit. Beliau dilahirkan di Surrey, England. Selain itu, beliau juga menjadi guru di Allen School Grammar dan menjadi pembantu guru di Sekolah Tinggi Melaka pada tahun 1914. Okay. Beliau juga pernah dilantik dan menjadi pengetua di Kolej Melayu Melaka dan juga di Sultan Iris College ataupun lebih dikenali sebagai SITC pada tahun 1922. Oti Dusit bersama-sama dengan Sabah telah menubuhkan pejabat karang mengarang di SITC, dan pejabat itu mementingkan pemberian ilmu pengetahuan kepada orang-orang Melayu dengan menerbitkan bahan bacaan umum seperti bukulah. Banyak yang mereka keluarkan buku dan diagihkan kepada orang awam, terutamanya orang Melayu, supaya mereka dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Di sini kita dapat lihat betapa besarnya pengorbanan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bagi latar belakang Nik Safia Karim pula, beliau merupakan Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim yang dilahirkan pada tahun 1939, iaitu pada tanggal 17 Disember di Kota Baru, Kelantan. Di sini kita dapat lihat beliau merupakan seorang anak jati Kelantan. Selain itu, beliau merupakan seorang tokoh dan cendekiawan tanah air atau tanah Melayu yang sangat aktif dalam memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Beliau juga merupakan salah seorang Persatuan Linguistik Malaysia dan juga pernah menjadi presiden selama 18 tahun. 18 tahun itu merupakan jangka masa yang sangat lama, tetapi beliau boleh menempuhi segala cabaran, rintangan yang ada, dan disebabkan itulah beliau dilantik sebagai presiden dan menjadi salah seorang ahli dalam Persatuan Linguistik Malaysia. Beliau sangat hebat orangnya. Selain itu, gelaran Profesor Emeritus ini diberikan kepada Nik Safia Karim pada tahun 2002. Di mana tahun itu saya belum lahir lagi. Dan Nik Safia Karim juga telah mengasaskan dua persatuan, iaitu Pertiwi, iaitu Pertubuhan Tindakan Wanita Islam, dan juga Persatuan Siswazah Wanita Malaysia.
Seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai peranan dan pemikiran tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bagi tokoh pra-merdeka iaitu Oti Dusit, beliau merupakan antara tokoh barat yang terkenal yang bergerak aktif dalam memartabatkan bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini sangat penting pada semua orang lah, seperti yang kita tahu. Selain itu, Oti Dusit juga sentiasa menggalakkan dan memberi dorongan kepada guru-guru yang ada dan juga kepada penulis lain agar sentiasa menghasilkan karya dalam bahasa Melayu. Disebabkan oleh kerana beliau sendiri berusaha dengan gigih dalam menghasilkan karya sama ada dalam bentuk karya asli maupun karya terjemahan. Beliau juga sangat berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memajukan pendidikan di sekolah Melayu serta meningkatkan lagi berbagai bidang ilmu dalam bahasa Melayu melalui pejabat karang mengarang. Seperti yang diceritakan tadi, beliau menubuhkan pejabat karang mengarang bersama dengan Sabah untuk menyebarkan lagi ilmu pengetahuan. Beliau juga menyedari bahawa terdapat masalah kekurangan bahan bacaan dalam bahasa Melayu semasa beliau bertugas di Maktab Latihan Melaka, dan oleh kerana itulah beliau membuat dan menghasilkan pelbagai karya dan buku dalam bahasa Melayu untuk memperbanyakkan lagi lah bahan bacaan kepada orang awam. Peranan dan pemikiran Nik Safiah Karim pula dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau telah mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Nik Safiah Karim juga sangat-sangat berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu selain mempunyai prinsip yang teguh mengenai pembangunan ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang ataupun aspek. Nik Safiah Karim juga seringkali menekankan bahawa betapa pentingnya pengurusan masa seseorang itu. Masa itu ibaratkan emas yang penting untuk kita mengaturkan kita punya pengurusan masa dari semasa ke semasa. Nik Safiah Karim juga memastikan bahawa bahasa Melayu ini menjadi asas pendidikan negara dan memastikan juga buku ilmiah dan akademik ini dituliskan dalam bahasa Melayu, bukan bahasa asing. Jika buku ini ditulis dalam bahasa asing, bagaimana kita hendak memartabatkan lagi bahasa Melayu? Menurut beliau, pengurusan masa ini penting kerana beliau sentiasa melumpuhkan kerjayanya di samping keluarganya. Walaupun beliau sibuk, tetapi beliau boleh menyusun masanya yang ada bersama keluarga maupun kerja. Selain itu, Nik Safiah Karim juga berpendapat pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan mempunyai daya pengungkap hal ehwal ilmu, teknologi dan segala bidang untuk kehidupan moden ini telah mencapai tahap yang kukuh, walaupun proses ini masih lagi dijalankan secara berterusan dan masih memerlukan pemantapan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Walaupun beliau sudah berusia, tapi beliau mengharapkan kita untuk meneruskan lagi dalam memperjuangkan bahasa Melayu dan memartabatkan bahasa Melayu. Beliau sangat berharap kita supaya dapat meningkatkan lagi bahasa Melayu ini ke pesada dunia.
Okey, dan yang terakhir pula saya akan menerangkan tentang sumbangan OT Dusit dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey. Seperti yang kita tahu, OT Dusit ini merupakan pengetua yang pertama di SITC. Okey. Oleh kerana itu, untuk memajukan pelajar di SITC, beliau berusaha dengan gigih untuk menerbitkan buku-buku sekolah dan siri bacaan tambahan untuk pelajar-pelajar di sekolah Melayu. Beliau bersama-sama dengan Sabah bertungkus lumus untuk menghasilkan bahan bacaan ini untuk diagihkan kepada semua pelajar di SITC. Okay. Selain itu, Dusit juga menghasilkan pelbagai buku ilmu hisab dan geometri. Antaranya adalah Kitab Hisab 1, IL 3, 4 dan 5, iaitu pada tahun 1922 hingga tahun 1931. Dan Kitab Pedoman Guru, iaitu pada tahun 1928, dan juga Melawat ke Eropah pada tahun 1935. Banyak buku-buku yang beliau hasilkan demi memartabatkan bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan kita. Okey, bagi sumbangan Nik Safia Karim pula, beliau mendapat anugerah Peringkat Emas Tun Fatimah dan Tokoh Wanita Kelantan pada tahun 2001. Beliau juga menghasilkan pelbagai persoalan linguistik bahasa Melayu dan juga menerbitkan buku bertajuk Tata Bahasa Dewan yang diterbitkan bersama-sama dengan Farid Muhammad Othman, Hashim Musa dan juga Abdul Hamid Mahmud.